Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meletakkan kita di dalam majlis yang baik bersama-sama dengan insan-insan yang baik lagi mulia. Mudah-mudahan Allah mengekalkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan daripada kehidupan ini dalam hal yang kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, secara jujurnya Al-Fakir bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang pandai, alim. Ala kulli hal, kerana imtisal amar, kerana kita mengikut kata-kata orang yang baik, mengikut kata-kata Habib, insya-Allah di sini saya ingin memesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam itu diutuskan bukanlah untuk kita hayati kisahnya semata-mata. Kalau nak ceritakan kisah, macam-macam kisah dah tadi Habib kita cerita, baik daripada kisah Nabi Muhammadnya, wasiat Nabi Muhammadnya diceritakan kepada kita. Beliau ceritakan kepada kita tentang bagaimana Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, salafun salih kita. Kenapa diceritakan berita-berita begini? Kerana hal yang sebegini akan menghidupkan hati kita. Imam Hasan Al-Basri dan juga ulama-ulama yang lain ini juga adalah seorang manusia, adalah seorang pemuda, seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini sama seperti kita. Dan kenapa tidak kita boleh jadi seperti mereka? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rukun keimanan. Tujuan saya nak bercakap pada malam ni secara mengejut, saya cuma teringat satu perkara yang di mana dituliskan di dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat. Setiap sesuatu itu ada kunci, setiap sesuatu itu ada pintu. Jadi kalau rukun keimanan ada pintu dia untuk kita masuk. Bukannya kita kita beriman tu kita tak tahu pintu dia, kita tak tahu nak masuk pintu dia. Sebab tu ramai orang nak pergi menuju kepada Allah, dia tak jumpa pintu, dia tak jumpa kunci lagi. Sebab nak beriman kepada Allah kena ada kunci dulu. Nak beriman kepada hari akhirat kena ada kunci dulu. Kalau tak ada kunci ni, kita tak boleh masuk dalam pintu wilayah cintanya Allah. Tu dia, bahasa tinggi sikit lah kan, wilayah cinta. Tu bolehlah buat maulid wilayah cinta Allah ke Rasulullah ke kan. Jadi macam tu, wilayah cintanya Allah. Nak masuk tu, nak masuk kena ada pintu, nak ada kunci. Kita nak pergi mana? Contoh, setiap daerah, setiap negeri ada sepadan dia dan kita kena masuk pintu dia. Macam tu jugalah nak masuk kepada cinta Allah, nak masuk kepada keimanan yang lain-lain kena masuk pintu dia. Disebutkan di dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim, Tokku Pulau Manis, yang duduk di Tokku Pulau Manis. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, kunci keimanan, kunci untuk kita beriman dengan Allah, beriman dengan selain daripada Allah yang disebutkan dalam rukun iman. Tuan-tuan, rukun iman ada berapa? Disebut ada seorang jawab 6. Selalu saya tanya semua diam je, tak ada siapa nak jawab. Jadi alhamdulillah, sebab ada tompek kan, ada yang sebut 4, ada yang sebut 7, risau pula. Ni bukan tipu ni. Semasa saya mengajar, saya tanyalah rukun iman ada berapa? Dia jawab ada 6. Alhamdulillah yang 6 tu tiba-tiba dengar sayu 7. Sudah, semua nak jadi tok syekh sekarang, semua nak nambah-nambah. Tak boleh. Kan kena tahu arkanuddin salah satun, al-Islam wal iman wal ihsan. Rukun-rukun agama itu ada berapa? Ada 3, iaitu iman, Islam dan ihsan. Semua ni tadi berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kita panggil hadis Jibril. Kebetulan juga musola ni musola Jibril. Kalau saya sebelum ni lain kan, saya pun dah lupa, dah lama tak datang. Nak naik tadi pun tak tahu pintu mana. Sudah tolak pintu tak boleh masuk. Macam tu lah, kita nak cuba tolak pintu bawah tu tak boleh masuk. Masuk pintu mana ni? Saya ambil. Kebetulan pula sakit perut kan,
jadi buat pusing satu yayasan restu hari ni. Mencari apa? Mencari pintu. Macam itulah kita nak cari cinta Allah. Cari sampai jumpa. Cari sampai jumpa. Jadi apakah kunci keimanan ni tadi? Kalau yang tuan-tuan kata 6, ibu-ibu, ayah-ayah kata 6 ni tadi, kunci keimanan kita dalam rukun iman tadi adalah cinta, adalah beriman kepada Rasulullah. Rasulullah ini jasa dia, kalau kita nak cerita, yang paling besar adalah ma'rifatullah. Beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, telah membawa kita kepada pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada hari akhirat yang kita tak nampak lagi. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran. Macam mana nak beriman dengan Al-Quran? Bagaimana nak beriman dengan Allah kalau kita tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita kena beriman kepada Rasulullah terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu tu maksudnya kita menidakkan beriman kepada Allah tu, maksudnya pintu tu dengan kita mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu kita secara tidak langsung mempercayai beriman dengan Allah. Sebab kemudian beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Jasa Nabi yang paling besar telah mengeluarkan kita daripada kegelapan, kejahilan, kita tak kenal, tak tahu apa benda pun, kepada ma'rifah. Ma'rifah apa? Pengenalan kepada apa? Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabkan kita sebut Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, macam Habib tadi, ya ketanim, rebutlah masa sihat, masa semua tu Habib sebut tadi tu, bukannya kita rebutkan, kita nampak macam rebut harta dan sebagainya, bahkan lebih lagi daripada tu. Orang hari ni rebut harta, rebut macam macam tak ingat dunia dah. Tetapi kalau rebut, kalau kita sebut menuntut ilmu macam Habib cakap tadi, tak ada pun, susah kita nak duduk dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Bukan masanya lagi dah. Semalam ada satu kata-kata yang keluar daripada seorang pakcik ni, saya pergi ziarah orang meninggal semalam. Dia cakap akhir dah dunia ni dah zaman akhir dah. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan adalah salah satu daripada penentu kita. Sebab sekarang ni zaman nak beramal susah, nak pergi sini tak cukup SOP pula. Banyak benda. Dah buat live, anak pula buat hal. Contohlah macam tu. Banyak benda. Zaman akhir ni lagi banyak, lebih ujian dia lebih besar daripada yang abang kata ujian yang sebelum daripada ini. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Maka majlis pada malam ni, majlis bukannya majlis yang silap, majlis yang benar lah ni, betul lah ni jalan ni. Ajak lagi ramai, ajak lagi orang tonton live ke, datang ke dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita memuji Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Dah dapat kunci tu tadi. Yang mana nak dapat kunci beriman kepada Rasulullah? Melalui jalan para habaib dan masyayikh. Mereka inilah yang akan mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan rukun iman tu saja kita sudah beruntung, dan kita patutnya bersyukur dengan sesyukur-syukurnya. Sebab kita katakan beriman kepada Rasulullah telah membawa kita beriman kepada Allah, malaikat, para rasul yang lain, hari akhirat, qada dan qadar. Apa lagi satu tak cukup tu Ustaz? Beriman dengan Alkitab, kitab Al-Quran dan lain-lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak berniat nak bercakap panjang, cukup sampai di sini. Kesimpulan daripada apa yang saya cakap tadi ialah beriman kepada Rasulullah telah menyebabkan kita beruntung pada hari ini. Kerana apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adanya tidak ada pada umat-umat yang lain. Maksud saya adalah tidak janji-janji Rasulullah, apa yang Allah nak bagi kepada umat Nabi Muhammad ni, ada yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Jadi beruntung sungguh. Beruntung kita duduk dalam majlis ni, tak dapat datang tengok live, sambil memandu tengok live, sambil memasak pun tak apalah, tengoklah live, daripada kita memasak tengok benda yang lain. Baik. Orang kata, saya maaf lah Ustaz, tak dapat nak tengok live. Kadang-kadang kita buat program-program online kan, tak dapat nak tengok online. Kenapa tak dapat nak tengok online? Sambil kita melayan, sambil buka tengok, sambil dengar nasihat bersama keluarga, sambil masak kita buka, tak ada masalah pun.
Kenapa time masak kita boleh buka benda-benda yang lain, kita boleh kita boleh buka YouTube yang lain, tetapi kita kalau untuk yang ni, minta maaf lah ustaz, online tak dapat nak masuk, oleh ustaz maaf. Dia ada alasan. Tu saya cakap, akhir zaman ni banyak ujian untuk kita. Kita nak buka maulid, tiba-tiba dah terponcol pula yang lain pula untuk kita buka. Ni sedap juga kalau tengok ni. Tu dia. Jadi maulid ke, majlis apa ke, semua ini mendatangkan kepada apa? Mendatangkan kita kepada kecintaan kepada Rasulullah. Kalau tak bawa kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW, itu kita kena tanya diri kita balik. Ilmu tu dah betul dah, maulid dah betul dah. Terkadang kita kena tanya diri kita balik, kenapa hati kita ni susah sangat nak memuji Rasulullah? 100 rasa sikit. Kadang ustaz kita kata 1000 rasa macam ya Allah banyaknya. Banyak lagi kita sebut benda-benda yang lalai. Tadi macam nak habis kan, tapi macam semangat pula. Jadi tuan-tuan Allah, itulah saya sampai sini dululah. Saya tak berniat nak berkata panjang ke apa. Habib nak mengajar rasanya lepas ni kan, pengajian insya-Allah. Itu dia, apa yang Habib cakap, apa yang Habib pesan, pegang. Tak ajar je benda-benda yang lain-lain dah. Ajar semua nak bagi bawa masuk dalam syurga insya-Allah. Bawa kepada cinta Allah, bawa kepada cinta Rasulullah. Tu je pesan saya dekat sini di dalam musalla Jibril. Duduk dengar apa yang Habib kata, amal. Al-Quran, tuan-tuan mengajar Al-Quran malam ni kan? Al-Quran ni disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Imam Sya'rawi. Kalau tak salah saya baru share tadi di Facebook, di mana disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai kesimpulan yang terakhir. Insya-Allah disebutkan apa? Kullu asya tazbulu in taraktaha illa Al-Quran. In taraktahu tazbulu anta. Tu dia. Apa maksud dia? Maksud dia mudah macam ni. Semua benda kalau kita tinggalkan dia, semua itu akan layu. Dia akan musnah. Macam tu lebih kurang. Melayu, musnah, lesu. Benda tu sebab tak terpakai. Jadi lapuk dia. Melainkan Al-Quran. Illa Al-Quran. Melainkan Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan baca, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan tak baca, tuan-tuan yang rugi. In taraktahu tazbulu anta. Engkau yang rugi, bukan Quran yang rugi. Jadi sekejap lagi kita nak baca hak Al-Quran ada 4. Secara ringkasnya saya sebut baca. Yang kedua hafaz. Yang ketiga tadabbur. Malam ni kita tadabbur lah. Kita dengar apa yang Habib nak bagi tahu. Dan yang keempat kita amal. Baca Quran tapi tak amal, ambil ikut selera tekak kita je, tak boleh. Al-Quran ni bukan ikut tekak kita. Al-Quran ikut apa yang Allah SWT turunkan, Rasulullah SAW sampaikan. Itu dia. Itu ikut tekak kita. Bukan ikut tekak Rasulullah dan apa yang Allah SWT dah sampaikan. Bukan ikut tekak kita. Tekak ni selera lah. Ada rasa macam benda ni boleh, dia nak buat, dia buat. Kalau benda ni dia tak nak buat, dia tinggalkan. Ikut suka dia, tak boleh. Tak boleh. Jadi itu saja pesanan saya yang terakhir. InsyaAllah saya mohon maaf kerana mengambil sedikit masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, insyaAllah. Jazakumullah khair, Fadil Ustaz Muhammad Akmal Ghazali.